Assalamualaikum dan selamat pagi keluarga Malaysia. Saya Muhammad Azizi Rahim bersama anda dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Khamis 9 Jun. Peruntukan RM130 juta diluluskan Kerajaan Negeri bagi projek pembinaan Jalan Igan ke Sibu. Menurut Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, projek pembinaan itu dijangka siap sepenuhnya dalam tempoh 3 tahun. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata, pembinaan jalan tersebut dijangka mampu mempercepat perjalanan penduduk di kawasan sekitar Igan ke Bandar Sibu. Jelas beliau, jalan berkenaan bakal memanfaatkan penduduk kawasan Igan dan juga Bawang Asan serta Bruit. Jadi maknanya dalam masa mungkin 3 tahun pembinaan jalan tu, kita dapat pergi ke Sibu dan ke Sibu pula dapatlah sampai ke Kapit, kata oleh Yang Berhormat, dan juga mungkin sampai ke Kuching. Kuching juga ada jalan pesisir. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berucap pada Majlis Penangguhan Pesta Matu 2022 di Matu. Penyertaan golongan belia dalam Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB kelak merupakan satu polisi baharu yang terbaik untuk mengukuhkan lagi kecemerlangan parti ke tahap yang lebih maksimum. Bekas Timbalan Presiden PBB Tan Sri Alfred Jabu Numpang memberitahu ia merupakan peluang baharu untuk parti memperoleh idea dari setiap generasi, terutama era teknologi kini yang lebih ditakluki generasi belia. Tan Sri Alfred Jabu berkata modal insan yang baik merupakan didikan dari awal berkaitan pembangunan parti terutama di dalam kepimpinan dan hala tuju politik tempatan. Beliau menyatakan demikian dalam temu bual khas bersempena Perhimpunan Agung Tri Tahunan PBB ke-15 yang akan diadakan di Kuching bermula 16 sehingga 19 Jun ini. Katanya dengan pendekatan baharu tersebut, golongan belia di Sarawak akan mempunyai inklusiviti tersendiri dan mampu bersaing di peringkat antarabangsa dengan lebih berkeyakinan. Saya rasa dalam sistem mengubal dasar kita perlu mendapat input daripada generasi yang muda, dari pemuda, wanita yang sederhana umur, yang tua juga, termasuk saya sendiri. I want still to contribute because opportunity for us to contribute good ideas. Terdahulu, Premier Sarawak yang juga Presiden PBB, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mengumumkan akan meminda perlembagaan parti bagi mewujudkan sayap baharu untuk golongan belia berumur 18 hingga 28 tahun. Dalam pada itu, mantan Ketua Pergerakan Wanita PBB Tan Sri Empiang Jabu turut ditemu bual memberitahu Pergerakan Wanita PBB merupakan salah satu penyumbang kepada kejayaan PBB bukan sahaja di peringkat tertinggi bahkan peringkat akar umbi. Women can get involved in politics without becoming AYB. There are plenty of roles you can play. Sebaliknya, penyertaan dalam politik, terutamanya pergerakan wanita, akan membolehkan wanita berbakti kepada masyarakat secara lebih berkesan kerana mempunyai kebolehan berinteraksi di peringkat akar umbi dan lebih dipercayai. Katanya perjuangan pergerakan wanita dalam PBB perlu diteruskan dan dipelihara untuk disampaikan kepada generasi kepimpinan yang akan datang. Duta Besar Republik Korea ke Malaysia, Tuan Yang Terutama Lee Chi-byom mengadakan lawatan ke beberapa kawasan tumpuan awam di sekitar Kuching semalam. Lawatan itu turut disertai rombongan daripada Dewan Perniagaan Korea Malaysia, KOCHAM. Tuan Yang Terutama Lee Chi-byom bersama 24 ahli KOCHAM membuat lawatan ke Pusat Hidupan Liar Semenggoh dan diberikan taklimat oleh Ketua Bahagian Penyelidikan dan Pemuliharaan Biodiversiti Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC, Melvin Gumal, berkaitan mamalia terbesar di dunia yang hidup di atas pokok. Lawatan hampir 2 jam di pusat tersebut, rombongan berkesempatan melihat dengan lebih dekat The Grand Old Lady of Semenggoh berusia 51 tahun yang diberi nama Seduku dan orang utan Anwar berusia 24 tahun yang dikenali sebagai antara yang paling dominan dalam kalangan orang utan di pusat tersebut.
Tuan Yang Terutama Lee Chi-byong bersama delegasi Kocham seterusnya melakukan lawatan ke Pusat Biodiversiti Sarawak. Rombongan itu diberikan taklimat berkenaan jenis tumbuh-tumbuhan yang terdapat di Sarawak serta hasil penyelidikan ke atas tumbuh-tumbuhan yang berpotensi membangunkan produk berasaskan bio, komersial serta penemuan ubat-ubatan yang boleh menyumbang kepada peningkatan ekonomi serta menjana pendapatan pengusaha sesebuah komuniti di negeri ini. Bersempena 100 tahun Gerakan Koperasi Malaysia, bahagian Serian dipilih menjadi tuan rumah bagi sambutan itu di peringkat negeri Sarawak yang akan diadakan pada 19 hingga 21 Jun ini di Dewan Masyarakat Serian. Program tersebut merupakan anjuran Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Pelaburan Mintrade menerusi Pejabat Residen Bahagian Serian dan Suruhanjaya Koperasi Malaysia Negeri Sarawak. Ia bakal menampilkan pelbagai pengisian aktiviti antaranya pembangunan kapasiti dan inisiatif pembangunan ekonomi koperasi, klinik perkhidmatan agensi dan pameran korporat. Selain itu, persembahan kebudayaan, e-sport, sukan dan rekreasi serta pertandingan pidato koperasi sekolah turut diadakan pada sambutan yang bertemakan 100 tahun Gerakan Koperasi Membangun Keluarga Malaysia. Objektif sambutan adalah bagi memberi pengiktirafan sumbangan sektor koperasi kepada pembangunan sosioekonomi negara termasuk mengiktiraf koperasi sebagai entiti Social Solidarity Enterprise serta mempromosikan konsep berkoperasi sebagai satu institusi keusahawanan. Kerajaan negeri bersama Kedutaan Republik Korea di Malaysia julung kalinya akan menganjurkan Forum Perniagaan Tenaga Sarawak Korea SKEBF 2022 yang akan berlangsung di sebuah hotel di Kuching hari ini. Ia bagi meneroka potensi kerjasama antara kedua-dua buah negara dalam sektor tenaga khususnya tenaga boleh diperbaharui dan gas hidrogen. Menerusi kenyataan media, Duta Besar Korea Selatan ke Malaysia, Lee Chi-byong memberitahu beliau melihat ruang kerjasama yang baik antara Sarawak dan Korea terutamanya dalam sektor tenaga. Manakala forum berkenaan akan menyediakan peluang kepada para peniaga di Korea untuk menerokai potensi kolaborasi daripada pertumbuhan pesat di Sarawak. Tambahnya, Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg akan menyempurnakan majlis perasmian forum tersebut dan akan menyampaikan ucap tama berkaitan perkongsian strategik antara Sarawak dan Korea dalam sektor tenaga. Dalam pada itu, lebih 100 orang peserta terdiri daripada sektor awam dan perniagaan dari Korea dan Sarawak dijangka menghadiri SKEBF 2022 ini. Operasi mencari dan menyelamat SAR hari kedua seorang lelaki warga negara Indonesia yang dilaporkan di Baham Buaya diteruskan hari ini. Menurut pemangku Ketua Zon Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Zon Miri, Penguasa Kanan Bomba 2, Ahmad Nizam Sapai, kejadian berlaku di kawasan Ladang Kuala Suai, Sungai Telong di Niah Miri, kira-kira pukul 8 malam Selasa lepas. Ahmad Nizam mendedahkan lelaki terbabit dikenali sebagai Muhammad Sapi'i, 37 tahun. Jelasnya lagi, operasi SAR semalam melibatkan radius pencarian lebih kurang 1 km ke hulu dan 1 km ke hilir sungai tersebut. Operasi SAR yang dimulakan semalam pada pukul 1.50 tengah hari diaktifkan selepas menerima panggilan daripada orang awam yang melaporkan mangsa di Baham Buaya. RTM Sarawak bersama Majlis Kebajikan dan Sukan anggota-anggota Kerajaan Sarawak Maksak telah menganjurkan aktiviti mendaki di Empangan Bengoh semalam. Pengarah Penyiaran Negeri Nasrul Hakim Matnuh berkata, program ini sememangnya aktiviti yang sihat serta menggalakkan kaki tangan RTM untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat.
Rakan RTM Sarawak dengan Maksak berjaya laksanakan. Saya rasa ini satu pencapaian yang patut diteruskanlah. So kita harus fikirkan bagaimana untuk memberi ruang dan peluang kepada kaki tangan kita untuk ada kalanya perlu melepaskan ketegangan di tempat kerja lah. Beliau yang ditemui semasa aktiviti tersebut juga memberitahu Sarawak dipenuhi kawasan yang sesuai untuk aktiviti mendaki dan ini adalah peluang untuk warga kerja mengambil peluang yang ada untuk beriadah. Itu, seramai 35 peserta terdiri daripada kaki tangan RTM dan Maksak mengambil bahagian dalam aktiviti itu. Turut hadir Setiausaha Kehormat Maksak, Semawi Muhammad. Penganjuran Kejohanan Antarabangsa Tenpin terbuka Sarawak 2022 pada 24 hingga 26 Jun ini dilihat sebagai arena persiapan atlet bowling Sarawak bagi menghadapi Sukan Malaysia Sukma ke-20 di Kuala Lumpur September ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Layar Gerald Rentap Jabu berkata kejohanan itu bakal berlangsung di sebuah pusat bowling yang terletak di Batu Kawah dengan menyasarkan penyertaan hampir 210 pemain. Untuk Sarawak, tim Sarawak kita ada lebih kurang, if I'm not wrong, about 100 bowlers to participate in this open category and the 4 youth categories. Ini is one good thing because we have not had competition for a long time. So kita mengharapkan this tournament becomes a good exposure point, terutamanya for junior bowlers, to see them to compete with the rest of the regional players. Beliau berkata demikian pada sidang media Sarawak Hornbill Invitational Challenge 2022 di Pusat Akuatik Pandalela Rinong, Kuching. Ujarnya lagi, kejohanan itu juga akan turut disertai pemain dari luar negara sekaligus optimis menjadikan Bandaraya Kuching sebagai destinasi pelancongan sukan. Kejohanan anjuran Persatuan Tenpin Bowling Amatur Sarawak itu bakal mempertandingkan beberapa kategori iaitu kategori terbuka dan kategori belia. Selain itu, penganjuran ini adalah kejohanan antarabangsa pertama yang dianjurkan di Malaysia untuk tenpin bowling selepas ditangguhkan susulan pandemik COVID-19. Sekian berita pagi Sarawak edisi Khamis 9 Jun. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita rtm.gov.my. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.